Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semuanya. So insyaAllah untuk hari ini kita akan bersiaran bersama-sama dengan saya, okey, di SAR Academy. Okey, kita akan bermula pada pukul 2.30. Sementara tu bolehlah insyaAllah kita sharekan kepada kawan-kawan. Dan apa yang kita akan belajar ini iaitu YouTube Makanisma sebagai pemasaran. Okey. So, kita tunggu sikit. Kita tunggu dalam 2.30 kita akan mulakan. Dan please, siapa yang live dengan kita hari ini, belanja like, komen sikit daripada mana. Okey. Kita nak tengok anda daripada mana. Boleh? Belanja like sikit. Share sikit. Supaya kawan-kawan boleh belajar, boleh dapat tahu. Okey. Boleh share dengan kawan-kawan. Okey, kita akan bermula dalam beberapa minit lagi. Okey. InsyaAllah saya mengharapkan anda standby. Kita akan bersiaran selama sejam setengah. Okey, InsyaAllah sejam setengah atau 2 jam. Dan kalau ada apa-apa persoalan, boleh bagi dekat ruang komen. Okey, ruang komen. Nanti kita akan jawab lah. Okey, belanja like sikit, belanja like. Love sekarang macam ni. Lebih kurang lah. Okey, baik. InsyaAllah program ni, okey, khusus ini adalah anjuran dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, okey, Negeri Sarawak. Dan insyaAllah kita akan bersiaran bersama-sama kawan-kawan, mungkin di Sarawak dan mungkin juga di Semenanjung. Okey, kalau boleh sharekan. Bagi like sikit. Siapa yang berada live dengan kita, insyaAllah kita belanja like, kita sharekan sebanyak. InsyaAllah kita akan kongsikan persoalan atau maksudnya isu YouTube, okey, sebagai mekanisme, sebagai pemasaran. Siapa yang buat bisnes, siapa yang ni boleh mulakan dengan ada channel YouTube, okey. Dan kita ada program ni ada beberapa siri. Dan insyaAllah kita akan, ini adalah siri pertama, nanti ada seterusnya. Dan kita akan belajar modul by modul. Boleh? Okey. Saya rasa saya boleh mulakan dulu. Okey, baik. Okey, sebelum tu saya nak minta anda kalau boleh like page SAR Academy ni, like, belanja like supaya ilmu ni disebarkan. Dan kita minta share dengan kawan-kawan semua. Okey. Dan saya ingin wawarkan, ini adalah khusus YouTube sebagai mekanisme pemasaran dan anjuran dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan. Dan anda insyaAllah akan dapat banyak belajar, okey, daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Dia ada banyak juga kos-kos yang dia diberikan. Dan insyaAllah tuan-tuan yang berada di Sarawak, di Semenanjung, okey, boleh belajar secara online. Sekarang kita belajar secara online. Okey, saya mengharapkan anda sudah bersedia. Kalau ada pen dan kertas pun bagus juga. Okey. Dan kalau ada soalan boleh tanya. Cuma kalau siapa yang dah hustler tu, dah power tu, tak apalah. Okey. Okey, dan seterusnya insya-Allah saya nak kenalkan diri saya. Okey. Slide, okey. Nama saya Muhammad Sasrizal. Okey.
Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan sekarang menetap di Kelang. Sekejap okay. So saya adalah sebagai trainer e-usahawan. Okay, sebagai trainer e-usahawan MDEC, dan saya dah buat pengetahuan anda, saya pernah sampai juga di Sarawak. Kita berkongsi ilmu-ilmu digital marketing di Sarawak. Saya pernah pergi Miri 3 hari buat program di sana, dan Kuching 2-3 kali lah. So kita ada beberapa program di Kuching juga. Okey. Dan slide saya nampak penuh Slide saya nampak penuh. Siapa boleh komen sikit? Okey. Slide saya nampak penuh ke tak? Anda boleh nampak tak slide saya? Okay, so saya juga trainer video marketing. Okay, dan saya juga trainer beberapa kursus-kursus keusahawanan di sekitar Selangor dan Lembah Kelang. Dan insyaAllah sekarang saya dah start ataupun berkongsi ilmu mengenai YouTube. Boleh? Okay. So siapa yang tengah live dengan kita tu, please anda boleh tak share dengan kita anda berada di mana? Contoh anda berada di Kuching ke, berada di Miri ke, berada di Kuala Lumpur ke, boleh share anda berada di mana. Saya pun boleh baca komen di live ni. Okey. Kita nak tengok kawan-kawan kita yang tengok tengah menonton secara live ni, boleh nampakkan diri sikit tak di ruang komen. Okey, sebab kita kalau boleh kita ada feedback sikit, kita ada nampaklah orang yang tengah tengok kita ni, boleh? Okey, tapi tak apa, kita akan teruskan juga sesi pembelajaran kita hari ini. Dan saya ingin tekankan adalah kursus ini adalah kursus YouTube mekanisme sebagai pemasaran dan anjuran daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Penerusan dan Pembangunan Usahawan. Okey. So, jangan lupa juga like Facebook page Sarah Academy. Okey. So, insya-Allah kita akan mulakan. Okay, saya di rumah Cik Fazril Iskandar Fazril. Okay, alhamdulillah ada yang komen berkomunikasi kita di ruang komen. Okay, dan saya nak berkongsi dengan anda. Okay, iaitu asas dia kenapa perlunya YouTube. Kenapa perlunya YouTube. Okay, ini kami dari Sarawak. Okey, terima kasih orang Sarawak. Sarawak daripada mana? Sebab saya nak cakap Sarawak saya takut salah kan. So saya kita cakap Semenanjung lah. Okey, orang cakap KL lah. Okey. So kenapa perlunya YouTube? Okey, slide saya nampak penuh Okey, penuh ke? Sekejap Okey, saya nak betulkan sikit slide saya ni. Saya harap anda nampak. Okey, sekejap. Okey, sekejap Saya nak setting sekejap Okey. Sekejap. Okey, ni. Okey, so kenapa perlunya YouTube? Okey, sepanjang PKP, okey, yang telah berada semasa kita dalam PKP, istilah dia kan, kebanyakan orang menghabiskan masa dia di handset. Maksudnya dia boleh tengok YouTube, boleh tengok Facebook. So istilah dia penggunaan YouTube di semasa PKP sangat-sangat tinggi. Okey, istilah dia di rakyat Malaysia 83% menonton atau melihat channel YouTube okey, sebagai dia punya media dia. Okey, dan kalau anda perasan semasa PKP, okey, ramai orang dah istilah dia dia punya YouTube dia meletup-letup. Contoh apa dia? Siapa agak-agak? Okey, contoh ni adalah contoh Sugu Pavrita. Okey, kenal tak Sugu? Sugu yang istilah dia dia berjaya menawan hati rakyat Malaysia dengan cara masakan dia. Okey, masakan kaum India, tapi orang Melayu sangat-sangat suka. Okey, orang-orang di Malaysia sangat suka, dan cara masakan Sugu pun sampai ada orang Jepun
tiru cara masakan dia. Okey, maksudnya bukanlah tiru, maksudnya dia gunakan resepi tu dan dia buat balik dan dia masukkan dalam YouTube. Okey. Yang saya faham, channel YouTube Sugu di awal-awal PKP, di awal Januari tahun ni 2020 hanya mula-mula dalam 100 subscribe saja. Okey, cuma apabila YouTube dia meletup sampai 100 beratus-ratus ribu subscribe. So maksudnya secara tak langsung dia terus jadi selebriti lah untuk diri dia kan. Dan orang panggil dia untuk acara rancangan memasak, dan orang panggil dia untuk interview sana, interview sini, dan alhamdulillah dia pun dah dapat pendapatan. Dia dah dapat pendapatan di YouTube. Okey. Lain-lain yang tengah tengok boleh like, bagi like sikit. Okey. Dan seterusnya, okey. Saya nak berkongsikan mengenai satu kisah inspirasi. Kisah inspirasi di YouTube. Okey. Kisah Cikgu Hayati ni dia seorang guru. Seorang guru AdMed. Okey. Anda bayangkan dia seorang guru AdMed dan dia berkongsi ilmu AdMed tu di YouTube. Maksudnya sekarang masa PKP kan pelajar-pelajar tak pergi sekolah kan, tapi kena juga study. So istilah dia pelajar-pelajar boleh juga cari mata pelajaran di YouTube. Okey, Cikgu Nur Hayati ni, kisah Cikgu Nur Hayati ni adalah satu kisah inspirasi. Bagaimana Cikgu Nur Hayati ni dia berkongsi ilmu AdMed dia di YouTube dan dia dah masukkan video pelajaran AdMed ni sebanyak 387 video dalam YouTube. Okey. Dan saya rasa dia dah monetize. Maksudnya monetize tu dia dapat duit daripada YouTube. Dan cuma apa yang terjadi pada Cikgu Hayati sekarang, sebenarnya Cikgu Hayati tu dah meninggal dunia. Cikgu Hayati tu dah meninggal dunia. So semasa dia hidup, insya-Allah mungkin dia dapat duit daripada YouTube dan dia berkongsi ilmu. Dan apabila dia dah meninggal, mungkin dia dapat pahala yang banyak. Okey, maksudnya anda walaupun sebagai seorang guru boleh berkongsi ilmu di YouTube. Okey, anda boleh jadikan dia sebagai pemasaran, maksudnya anda boleh jadikan dia sebagai subjek untuk tuition, okey, untuk dapatkan income. Okey, dalam YouTube siapa juga anda boleh dapat income. Okey, dan boleh istilah dia boleh menjana pendapatan. Okey. Dan seterusnya saya nak berkongsi sedikit, okey, mengenai YouTube. Kenapa YouTube? Okey, anda tengok dalam YouTube dia sebenarnya dia boleh menaikkan branding kita. Okey, kenapa perlunya YouTube? Sebab sebagai seorang businessman dia boleh menaikkan kita punya branding. Kalau kita selalu istilah dia selalu share kita punya business dalam YouTube. Okey, video tu masukkan dalam YouTube, boleh kita masukkan dalam Facebook, boleh masukkan dalam IG, boleh masukkan dalam WhatsApp, boleh masukkan dalam Telegram, dan dia boleh viral. Okey. Dan istilah dia apabila kita selalu buat video dan orang kenal kita dan branding kita akan meningkat. Anda agak-agak tahu tak siapa yang selalu masukkan video dalam media sosial? Boleh bagi contoh tak? Siapa yang live ni boleh bagi komen sikit. Siapa yang anda tahu yang selalu buat video, boleh masukkan dalam YouTube. Siapa yang selalu istilah dia video dia berada dalam YouTube, selalu masukkan video dia dalam YouTube. Okey, agak-agak siapa boleh respon? Boleh? Okey, yang anda kenal, sebab kita nak tengok. Okey, sebab bila anda masukkan video selalu masuk dalam YouTube, so dia dah jadi branding, orang dah kenal anda. Maksudnya bila branding, anda membrandingkan diri anda dan anda boleh membrandingkan anda punya produk. Itu yang penting. Okey, kalau anda boleh naikkan anda punya branding produk, anda boleh promo di YouTube. Okey, so sebab YouTube satu dunia boleh tengok anda punya YouTube. Okey, so istilah dia bila anda kerap masuk video dalam YouTube, mula anda boleh masukkan dalam YouTube, lepas tu kemudian anda masukkan dalam media sosial, dan insya-Allah istilah dia anda boleh menaikkan branding anda. Okey, saya nak bagi satu contoh. Okey, siapa nak contoh? Siapa punya ni boleh bagi tahu. Saya nak contoh. Okey, anda tengok. Okey, ni. Okey, dan anda nampak tak siapa ni? Okey, saya tunjukkan contoh. Ini adalah satu contoh yang bagaimana branding dia boleh naik. Okey,
So siapa, terima kasih Kak Liz Banda, boleh like, boleh share. Cumanya saya tak nampak orang Sarawak ni, ada ke tak orang Sarawak? Okey. Sebab saya ada share saya punya live ni dekat YouTube saya. So kawan-kawan mungkin kawan-kawan saya masuk juga ni. Dan jangan lupa like AFB page Sarah Academic ni. Okey. Dan kursus ini buat pengetahuan anda siapa yang baru masuk, ini adalah kursus yang ditaja oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Pendirasian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey. So kita bersiaran bersama orang-orang Sarawak. Okey. Sekejap saya baca. Saya baca ada komen sikit di Facebook page. Saya Cik Kamarul saya buat kerja-kerja plumbing. Baru sempat upload satu video berkenaan plumbing. Plumbing. Astaghfirullahalazim. Banyak konten yang saya ada tapi belum sempat lagi buat edit video. Macam ni. Okey. Kalau kata takat buat technical Cik Kamarul boleh dengar tak perlu edit sangat. Tak perlu edit sangat. Just ambil video, masukkan je dalam YouTube. Kalau nak tunggu, ini pendapat saya lah. Maksudnya siapa yang baru-baru kan. Untuk jadi YouTuber tak perlu edit sangat. Contoh kalau anda perasan sungguh dia tak ada edit sangat. Ya, video dia sangat santai. Tak ada yang meletup-letup, tak ada visual sana, tak ada infografik apa semua, tak ada. Just dia punya permulaan dia punya starting pun biasa je. Okey. So maksudnya anda buat je dulu. Buat video sebanyak mungkin macam saya saya belajar saya punya Sifu Kadok, dia berkongsi maksudnya anda masuk je video sebanyak mungkin. Okey. Dan kalau nak tunggu video tu diedit jadi kualiti, dia jadi lambat. Okey. Dalam masa PKP, awal PKP fasa pertama, fasa kedua, dalam 30 hari pertama masa PKP saya masukkan video di YouTube sebanyak lebih kurang 40 ke 50 video. So saya subscribe naik. So istilah dia anda masukkan video, so, tak perlu edit sangat. Just kalau nak tunggu edit memang tak siap lah. Okey. Maksudnya anda ambil, maksudnya macam ni, kalau boleh anda ambil live pun tak apa. Tengah kerat ke, tengah masukkan gam ke apa semua kan. Tak perlu istilah dia nak tunggu cantik-cantik. Okey. Dan okey, untuk yang branding ni yang saya tunjukkan Master Chris Leong ni. Okey, maksudnya kalau anda perasan dia masukkan video di YouTube sangat banyak. Okey, dia buat demo, dia buat rawatan dia kan, yang istilah dia dia buat apa tu, betulkan tulang, betulkan urat saraf. Maksudnya dia buat untuk apa tu, frontliner, dia jumpa polis, dia tolong buatkan, dia adjustkan mana-mana yang sakit. So dia kerap buat video dan kerap masukkan dalam YouTube dan media sosial. So kalau anda rasa kan dia ni di Malaysia ni, dia dah rasa jadi dia yang paling master sekali. Sebab apa? Orang dah kenal dia di media sosial. Dan adakah ramai tak orang seperti dia? Sebenarnya ramai, tapi orang kenal siapa? Orang kenal dia je. Sebab yang lain mungkin dia tak masukkan dalam YouTube atau dimasukkan dalam video-video di media sosial. So maksudnya anda kena masukkan, selalu kena masukkan video. Okey. So istilah dia follower ya Mr. apa tu, Master Chris Leong ni memang banyak. Subscribe dia, dia punya satu video je view dia dah ratus ribu. Okey. Dan istilah dia maksudnya istilah Kak Liz bagus tu tuan, kena teruskan. Tajuk kena tulis je. Tajuk kena tulis. Masuk Kak Liz apa tajuk kena tulis. Ni saya tengok respon daripada di FB page. Okey. Apa tadi? Okey. So maksudnya bila banyakkan video, anda dikenali, branding anda naik, dan dia punya view, follower, dia punya subscribe, InsyaAllah boleh naik. Okey. So banyakkan sharing. Kita boleh buat banyak video yang kita boleh buat. Contoh, kita boleh buat video di balik tabir. Okey, video produk kita, video testimoni. Testimoni penting juga untuk buat video untuk menaikkan branding kita. Okey, dan kita boleh buat video tentang dokumentasi, dokumentari kita punya produk. Okey. Dan seterusnya, pertamanya branding tadi. Okey, dan keduanya kita nak apa? Bila kita dah buat branding, so kita boleh buat marketing.
Maksudnya dalam YouTube kita boleh buat marketing. Maksudnya video dalam video kita boleh buat marketing. Jangan hanya semata-mata video produk, tapi macam ni, kalau dah start naikkan branding, insya-Allah marketing anda dia berjalan bersama-sama dalam marketing. Okey. Okey, ada lagi nak komen, like, komen, share. Okey. So khusus ni ditaja dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey. Dan anda boleh like, komen, share, dan jangan lupa like Sara Akademik punya page. Boleh? Okey. Okey, dan seterusnya apa? Marketing. Okey, marketing ni kita nak sentuh. Anda boleh buat banyak video tentang marketing, tentang quality produk, USP produk, tentang apa lagi? Okey, di mana jualan tu berada kan? Okey. So istilah dia dalam YouTube, dalam video kita boleh buat first kali buat branding, kemudian kita boleh buat marketing untuk meningkatkan sale kita. Okey. Jangan kita memang selalu mungkin kita update sale kita dekat Facebook, di WhatsApp, di Instagram, tapi jangan lupakan YouTube sebagai medium untuk pemasaran. Okey, boleh? Okey, ada soalan? Okey. So saya mengharapkan anda boleh share, boleh like, boleh komen bersama-sama kita pada petang ni. InsyaAllah kita akan berkongsi YouTube sebagai medium pemasaran. Okey. Okey. Ini adalah kita punya tajuk, YouTube mekanisme sebagai pemasaran. Okey. Anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan. Okey. Okey, insya-Allah kita akan bersiaran selama sejam setengah. Okey, kita sekejap. Dan kita dah masuk tajuk-tajuk tadi, kenapa perlunya YouTube, kenapa perlunya YouTube, dan kita sekarang dah masuk bab branding. Boleh menaikkan branding kita di YouTube, kita punya business. Seterusnya tadi kita dah sebut tentang marketing, dan seterusnya apa? Sale. Ya. Apabila anda dah buat branding di YouTube, insya-Allah anda punya dah marketing pun berjalan, dan insya-Allah dapat sale. Okey, dapat apa? Dapat sale insya-Allah. So bila produk anda dah ada satu kekuatan, orang dah kenal, so istilah dia sale tu pun boleh berjalan juga. Okey, ini contoh yang saya ambil lah, dia punya saya cari di YouTube tadi. Bekas guru untung 30k sebulan jual apam balik. Okey. Maksudnya dia menceritakan kisah dia untung 30k dan dia masukkan dalam YouTube dia punya kisah tu. Okey. Sama juga dengan anda sebagai seorang usahawan, perlu masukkan. Okey, istilah dia anda update tentang jualan, tentang diri, tentang branding anda, tentang produk anda, tentang kehidupan anda sebagai usahawan, boleh masuk dalam YouTube. Tak ada masalah, boleh masuk dalam YouTube. Okey. Dan seterusnya, okey, selepas branding, marketing dan sale, apa yang kita nak? Kita boleh menjana income. Okey. Dalam income ni banyak ni lah, banyak pecahan. Contoh, first kali income produk tu sendiri. Okey. Anda boleh meningkatkan sale anda dan income anda untuk produk anda. Okey. Dan seterusnya, kalau anda punya YouTube tu dah ada cukup syarat untuk dapat duit, apa syarat dia? Apa syarat dia untuk dapatkan duit di YouTube sebagai partner YouTube? Okey. Anda kena syarat yang pertama, anda kena ada 1000 subscribe. Kena berapa? 1000 subscribe. 1000 subscribe dan 4000 jam view keseluruhan video anda. So kat situ baru anda dapat duit sebagai monetize. Okey. Dan insyaAllah kalau istilah dia anda selalu masukkan video dalam YouTube dan anda branding anda naik, anda boleh buat marketing dan sale, dan income tu akan datang. Banyak istilah dia income ada 2-3 jenis. First kali produk anda, maksudnya dengan jualan produk itu dapat income. Okey, menaikkan income. Keduanya, anda boleh dapat monetize duit daripada YouTube. Macam contoh macam Sugu kan yang kita tahu, dia
saya dengar cerita dia dah dapat belas ribu dah. Okey. Di apa tu pendapatan dia di YouTube. Sebab istilah dia video dia memang meletup-meletup. Hampir semua video dia memang ratus ribu view. Ratus ribu orang tengok. Okey. Dan income okey. Saya selalu skodeng jugalah YouTuber yang bernama Ashraf ni. Nama dia Ashraf. Dan mula-mula saya sangat minat dia punya YouTube channel. Cerita-cerita dia memang bagi saya best gila gak lah. Okay. Dan apa tu, mula-mula dia jadi YouTuber. Bila dah glamour, dia boleh buat income apa tau. Dia sebagai model. Dia boleh dapat jadi model. Okay. Kalau anda tengok dua slide ni, satunya channel dia dan seterusnya yang dia sebagai apa tu, iklan shampoo. Maksudnya dia boleh buat duit dengan iklan. Okey. Dan dia juga iklan Mobile Legend. Dalam YouTube dia ada menceritakan atau main game untuk Mobile Legend. So Mobile Legend mungkin panggil dia sebagai untuk apa tu, berlakon untuk promote Mobile Legend. Okey. So banyak juga income. Saya rasa income dia pun dah sedap lah tu kan. Okey. Dia dapat income daripada YouTuber dan dia boleh dapat income dari apa tu, dari mana ni? Dari iklan yang dia berlakon, orang ambil dia berlakon kan. Okey, dan seterusnya. Okey, ada soalan. Okey, siapa yang tengah tengok ni boleh bagi soalan, like sikit, komen sikit. Kita nak tengok siapa-siapa yang tengah lihat kita punya live. Okey. Dan bila lagi satu income yang mungkin anda boleh dapat kalau anda dah berada biasa masuk video dalam YouTube adalah anda boleh review. Anda boleh review produk orang. Maksudnya istilah dia, bila anda dah glamour, orang dah anggap anda sebagai selebriti di YouTube, anda dah ada follower, subscribe anda tinggi, video-video anda view tu memang puluh-puluh ribu, ratus ribu, anda boleh start review produk orang. Start review produk orang lah. Just share. Contoh, anda kata lah, saya pakai pen ni lah. Pen ni memang best lah. Pen ni dijual di contoh di Bandar Kuching. Ini owner dia ada kat kedai ni. Just anda review macam tu je. Maksudnya anda boleh buat income dengan review produk-produk orang. So insyaAllah, kalau istilah dia banyak juga kelebihan yang anda boleh dapat apabila anda start menggunakan YouTube sebagai mekanisme pemasaran. Okey. Sebab dia istilah dia anda kena macam berlakon, sebab dia video kan. Dia video. Okey, anda boleh buat contoh produk anda boleh bercerita tentang produk anda, boleh menjual produk anda di YouTube. Okey. Dan ada soalan. Okey. Ini adalah sesi pertama iaitu asas lebih kurang kepada asas-asas di penggunaan YouTube sebagai medium pemasaran. Dan seterusnya anda nak lagi. Sekarang kita nak berkongsi channel YouTube siapa yang paling tinggi buat duit. Siapa siapa yang tengah tengok ni boleh agak tak? Boleh bagi kat ruang komen. Agak-agak siapa yang banyak sangat buat duit dalam YouTube ni? Di Malaysia. Bukan di overseas, di Malaysia. Siapa boleh kongsi? Sekejap Cik Kamarul, satu video yang saya baru upload malam tadi, tapi dah kena remove pagi tadi oleh pihak YouTube. Pada saya kontennya tak mendatangkan mudarat dan bahaya. Lain macam Cik Kamarul Kenapa boleh kena remove? Okey. Saya rasa dia memang ada syarat-syarat. Maksudnya YouTube boleh remove, cuma kalau takat buat pipe tu, saya rasa banyak plumbing buat video masuk YouTube. Okey. Nanti kita boleh tengoklah kenapa video Cik Kamarul ni di remove oleh YouTube. Lain macam video apa tu Cik Kamarul? Boleh kongsi video buat plumbing seram juga, boleh buat kena remove. Okey. So tak apa. Okey, yang lain boleh tak? Siapa yang boleh berada di sini? Anda boleh teka tak channel YouTube siapa yang paling tinggi buat duit?
Kita just nak share dengan tuan-tuan semua. Okey. Ada yang boleh share? Siapa yang tahu? Ada? Maksudnya masing-masing ni mungkin tak berapa nak respon kan. Okey. Baik, kita terus pergi. Channel YouTube siapa yang banyak buat duit? Ini kita tengok. Jeng agak-agak siapa? Okey, untuk pengetahuan anda boleh check YouTube channel siapa yang banyak buat duit di socialblade.com. Socialblade.com. So anda boleh check istilah dia siapa yang banyak buat duit. Okey, sekejap Okey, siap saya. Okey. Okey, so anda boleh tengok kat sini dia kat dalam laman web ni, siapa yang berada dengan saya ni, anda boleh buka juga dekat buka kat Google, tekan socialblade.com. Socialblade.com. So anda boleh tengok kat situ dulu. Nanti kita buka, kita tengok sama-sama. Sekejap Okey, sekejap. Okey, jom kita tengok. Kita on internet. Sekejap. Socialblade.com, kita tekan socialblade.com. Sekejap nama web. Socialblade.com. Okey, anda boleh tengok socialblade.com. Okey, anda boleh anda tengok kat Google, tekan socialblade.com. Okey, boleh? Okey, so anda tekan YouTube socialblade.com. Anda tengok boleh socialblade. Siapa yang baru tengok boleh tengok ni socialblade.com. So anda tekan socialblade.com. Okey. So ini adalah muka depan dia. Okey. So macam mana kita nak tengok? Okey, pergi top list dulu. Okey. Top 50 YouTuber. Okey, kita tengok kat sini. Okey, maksudnya bila anda dah buka dekat skrin kat sini, anda boleh setting, anda pilih negara. Okey, negara. Negara mana? Negara Malaysia, kita tekan Malaysia. Okey, Maldives lah. Sorry. Macam mana bagi pilih Maldives pula ni? Sekejap Okey, boleh nampak di saya punya screen di ni. Okey, Malaysia. Okey, so anda boleh nampak dah. Okey. Tempat pertama. Ini socialblade.com ni hanyalah laman sosial yang buat anggaran. Dia bukan setempat-tempat yang ada maksudnya dia bukan sebenarnya daripada YouTube tu, tapi dia ini adalah jangkaan atau anggaran daripada socialblade.com. Okey, yang first kali siapa? Let's-Copec. Tahu tak Let's-Copec siapa? Let's-Copec ni UPPN. Kita tekan jom sebelum tu kita tengok. Okey, yang pertama adalah Let's-Copec. Kedua DDM Friend, lagu kanak-kanak. Sebab apa? Ini memang makanan kanak-kanak lah. Dia orang selalu buka, dia orang selalu tengok. Macam kita kan, siapa yang mak bapak ada anak, kita anak-anak selalu tengok sangat UPP, sampai kita pun dah terhafal dia punya dialog-dialog dia. Okey. So, tengok TV3 pun yang banyak cerita, banyak berita pun tempat ketiga. Punyalah banyak orang tengok cerita Pepin dan DDM Friend. Lepas tu seterusnya Monster. Okey. So, Omar Dahana pun ada. McDonald pun kat bawah. McDonald dah tempat ke-10. Okey, ini anggarannya bukan setepatnya ada kat Milo Malaysia. Okey, lagi mana? KFC pun ada. ML Studio. Okey, lagi. Siapa lagi yang TV9 tempat ke-30. TV9 tempat 30 Okey, lagi Sugu. Sugu tempat 3. Apa tu? Tempat ke-33. Hebat. Dalam masa dia masukkan video baru 94 video. Sekejap kita tengok. Atas ni upload video. Okey, kita tengok.
Sugu Pravita. Dia hanya bawa orang lain beribu-ribu video. Macam TV9 ni ada 16,000 video dalam YouTube. Kalau anda boleh nampak okey, jap saya okey. Kalau Sugu baru 94 video. Tapi dia punya view, dia punya subscribe dia nampak tak? 767 ribu orang subscribe dan dia punya view jam 32 juta view jam. Okey, jap saya tengok baca komen jap. Yang saya kongsikan semalam bukan berkenaan plumbing tapi berkongsikan aktiviti anak-anak di kampung mana. Oh ya ke? Oh patutlah ada kalah je. Okey, buat pengetahuan semua dengan Cik Kamarul, sesiapa yang buat video tentang anak-anak, dia ada syarat dia. Macam kawan saya, dia pergi ambil gambar, buat video anak dia mandi mandi kolam tapi tanpa baju, video tu kena remove. So anak-anak ni, untuk anak-anak, kanak-kanak, memang dia ada syarat-syarat yang agak ketat. Okey, kalau anda perasan siapa yang buat video atau YouTube untuk anak-anak, ruang komen tu dia off. Dia memang tutup, dia tak bagi orang komen. Okey, sebab istilah dia yalah, netizen punya komen pun seram boleh membuatkan kanak-kanak tu istilah dia murungan dengan komen-komen yang ada kan. So YouTube mengambil pendekatan memblok. Bukan memblok, tutup ruang komen. Okey. So Sugu nanti kita tengok satu-satu Okey, Astro pun tempat 35. Bulletin utama tempat ke 37. Malatop Harian Metro Kini TV. Lazada. Okey. Ini top 50 lah. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, pergi kat atas tu kita tengok Les Kopak. Les Kopak. Okey, so kita tengok dia punya sedikit dia punya ni lah statistik yang dia dapat. Okey, kalau anda perasan, dia tengok subscribe. Okey, dia punya sekejap Okey, kita tengok ini dia punya pendapatan 61.7k sehingga 987.9k. Ini USD dia ni per month untuk 1 bulan. Okey, 1 bulan maksudnya average yang dia dapat. Okey, katalah mungkin kita ambil tengah-tengah, katalah 500k. Okey, kali dengan 4 sebab dia USD. So anda boleh tahulah agak-agak berapa dipanggil pendapatan dia. Okey. Okey, jap selain tu kita boleh tengok kat bawah ni ini harian punya date. Okey, harian punya date. Okey, dia start pukul setiap hari. Okey, 27 bulan 6. Okey, ada subscribe dia 10. Dia ni subscribe 10 juta 10 juta yang subscribe dia. Okey, video view, okey, 8 juta view, 8 juta minit view Okey, so dia ada estimate sini lah pendapatan. Okey, so kita tengok. Okey, ini ada graf-graf dia lah. Okey, seterusnya kita saja nak tengok siapa lagi. Yang tadi kita tengok okey, Didi and Friend. Kita tengok Didi and Friend. Okey, so pendapatan dia per month dari 27.7k, 27,000 sehingga 400,000. Okey, katalah kita ambil tengah-tengah, katalah 100,000k. 100,000k 100,000 kali dengan 4 sebab dia dalam USD. Okey, tu per month Okey, kita boleh tengok dia subscribe dia 2,000 subscribe. Okey, video dia view okey 893. Okey, rank country 4, country rank. Okey, so tengok dia punya harian dia. Okey, dia punya subscribe ada 4 juta. Okey, dan dia punya view dia view video dia tambahan ni 4 juta ni. Ni kalau keseluruhan dia
Macam mana nak kira ni? Dah habis juta dah. Okay. Dia punya pendapatan dia daripada 1K hingga ke 17K. Bukan hingga dia, maksudnya kita ambil estimate lah. Estimate earning yang dia dapat per day. Okay. So, siapa ini istilah dia gegasi-gegasi besar lah. Animasi punya ni. Animasi punya syarikat. Okay. Kita tengoklah yang tadi Sugu tu kita nak tengok Sugu. Okay, Sugu Pavitra. Okay, Pavitra. Okay. So dia ada uploadkan video dia sebanyak 94 video. Subscribe dia 700,000. Nampak 700,000 subscribe. Video view dia sebanyak 30 juta minit. Okay. So ini antara pendapatan dia per month lah, per month. Okay, 2K hingga 42K. So mungkin kita boleh tengok di tengah-tengah, katalah berapa 20K atau 10K. 10K USD kali 4. Tapi ni lah average lah. Bukannya sebenarnya kan. Okay, dia punya subscribe dia, dia naik 3K. Subscribe naik 3K pada 27 hari bulan 6. Okay. Dia subscribe dia boleh naik turun. Ada orang yang dah tengok subscribe, dia unsubscribe pun balik pun ada juga. Okay. So kat sini lah kita boleh tengok dia punya dipanggil apa? Dia panggil social blade ni maksudnya senarai YouTuber di Malaysia. Okay. Mengikut dia punya ranking. Okay, so ada soalan. Okay, tadi Cik Kamarul boleh maksudnya anak-anak tu main dengan color jengking memang confirm kena buang. Okay. So istilah dia Cik Kamarul boleh masuk lah, kata Cik Kamarul ni sebagai plumber. So boleh buat cerita-cerita tentang plumber lah. Okay. Kalau anda nak tengok okay, kita tengok ada tak kita tengok video tukang pipe punya video di YouTube. Sekejap okay. So plumber tukang pipe call lah. Siap, nampak tak? Dia siap letak nombor telefon lagi. View dia 100 view. Okay, boleh lah. Okay. So anda boleh tengok kita tengok apa video dia dalam YouTube. Okay. Alang-alang kita nak ni, dia pakai Viva Video untuk edit dia. Ini dia letak gambar. Okay, so maksudnya dia boleh masukkan nombor telefon kat sini. Kita like, kita subscribe belanja dia. Dan kalau boleh anda komen juga. Contoh lah, kita buat lah. Selalu saya buat macam ni je. Tapi cuma ini adalah channel orang ownernya studio. Okay. So ini dia buat gambar je. Okay. So kita tengok video lain, kita tengok tukang pipe service. Okay, kita tengok yang view banyak sikit, ada tak? View. Okay. Semua ratus-ratus je, tak ada yang ribu-ribu. Melainkan tengok kalau kita type plumbing, mungkin kita tengok plumbing ni mungkin dah maksudnya Mak Saleh punya video lah. Kalau tukang pipe tu confirm Malaysia lah. Okay, tengok apa ni, ada 1 juta view tentang plumbing. Okay, ni ada 400k, banyak. Okay, ni pun ada 200k. Okay, so maksudnya anda boleh masukkan video-video apa juga tentang kemahiran anda. Okay, ni apa plumbing, kita tengok sekejap, boleh? Ini dah iklan. Okay, buat pengetahuan anda, saya ada upload berkenaan bil air tinggi. Cik Kamarul, so bil air tinggi tu kena buang ke tak? Kena remove ke tak? This is Plumbing 101. We're going to begin by talking about toilets, which are really important because when you have a leak in your toilet, it is probably going to cost you more money in a single month than it would cost to do the repair and eliminate that leak. So let's talk first a little bit about how your toilet operates.
anda boleh, maksudnya video tentang kemahiran anda boleh masuk dalam YouTube. Okey. Jom. Sekejap Sekejap. Mana nak pergi ke ni? Yang tu tak kena remove. Ada berapa ratus je view. Memanglah. Sebab kita, okay, ada orang kata, kenapa saya punya view tak banyak? Sebab satunya, kita ni orang biasa-biasa je. Kita bukannya orang yang dipanggil apa? Orang yang glamour untuk view kita tinggi. Okay. Kita just orang biasa-biasa je. Okay. So, ada lagi soalan? Ada soalan? Okay. Dan kita, apa tu? Buat pengetahuan anda, siapa yang baru tengok video kita ni, okay, ini adalah khusus YouTube, okay. Khusus ni dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okay. So, anda yang di luar sana, yang tengok ni boleh like, komen, okay, di ruang Facebook, bagi like sikit. Okay. Dan kalau boleh anda like juga Sarah Academy. Sarah Academy. Kita belanja like Sarah Academy. Okey. Kita akan sekejap dua. Okey, sekejap. Okey, kita nak berehat sekejap 5 minit, boleh? Kita nak berehat sikit 5 minit. Dan kemudian kita datang balik. Okey, 5 minit je. Nanti kita datang balik. Okey. Sekejap, kita boleh berehat 5 minit.
Okey. Okey, tuan-tuan. Kepada yang masih berada di apa tu kita punya live. Okey. Sekejap tuan-tuan, kepada yang masih berada di apa tu. Okey. So boleh kita mula Okey. Saya nak apa tu? Kita akan bercerita tentang YouTube mekanisme sebagai pemasaran. Okey, YouTube mekanisme sebagai pemasaran. Okey, dan program ini dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey. Dan kita dah sentuh sikit kenapa perlunya YouTube. Antaranya adalah sebab kita boleh meningkatkan branding kita, marketing kita, sale dan income kita. Okey. Dan saya dah kongsikan juga, okey, ini tentang branding tadi. Kita nak refresh sikit tentang branding. Okey, maksudnya bila anda selalu masukkan video tentang bisnes anda, dia akan meningkatkan kita punya branding. Okey, jom kita tengok salah satu contoh video yang boleh meningkatkan branding kita. Okey, contoh ini yang istilah dia. Sekejap Chris. Okey. Okey, ini Master Chris Leong. Okey. Dia selalu buat video di YouTube. Okey. Dia just share dia punya treatment je. Okey. Dan kita tengok kat sini. Ini dah iklan lah. Boleh dengar dia punya suara. Tengok kita tengok view dia sebanyak 49k dah dekat 50k dia punya view. Like, comment, subscribe. Okey, kalau boleh siapa yang maksudnya siapa yang tengok video orang, anda kena belanja dia like, kalau dapat komen dan subscribe. Kita tengok sekejap. Okey, masa Chris Leong ni dia selalu share je. Ini je dia share. Rawatan-rawatan yang dia buat. Okey, kadang-kadang kebanyakan orang dia takut nak share dia punya rawatan sebab apa? Takut orang lain tiru. Tapi masa Chris Leong ni dia just share dan dia bagi apa tu, dia dah meningkatkan branding sangat tinggi dan dia kelihatan seorang shifu atau di Malaysia ni, di Asia ni dia antara yang paling master lah. Okey. So ini video yang selalu dia buat. Okey. Dia kadang-kadang dia buat untuk pramugari, untuk polis. Okey. So bila dia selalu buat, branding dia akan naik. Okey. Kita tengok ada beberapa contoh video yang lain. Okey, ada tak salah tulis? Sekejap. Ini tak. Yang biasa dia mana? Accident mana? Dia boleh pergi dekat tepi jalan atau tempat apa tu? Ada tengah buat operasi, dia tak ada besi. Sebenarnya kalau anda perasan ini adalah channel orang lain. Dia ambil video senang sekali. Ini bila dia kongsi, dia buat semua tempat, so branding dia akan naik. So orang nanti cari dia di tempat-tempat yang apa orang cakap tempat public sini. Sebab apa kan? Rawatan, saya dengar rawatan dia tu agak boleh tahan juga lah harga dia kan. Selesai. Alah, tengok sampai masuk hati Okay, kita tengok. Wow.
So saya dah gelap pun saya sebenarnya tunjuk video tau. Tunjuk video kan juga sebab biar orang nampak. Biar orang nampak sebab apa? Biar peserta tu akan tahu, oh video-video macam ni masukkan aja. Tak perlu istilah dia video yang perlu edit sangat ke apa kan. Just anda boleh share je video-video yang simple. Okey. Macam ni video tak ada edit, dia just ambil video dan dia letak. Okey, tengok tangan sekarang. Okey, sekarang tangan bikin. Cuba naik. So orang bila istilah dia apa tu yang dia buat tu jadi sihat, orang gembira peserta peserta dia gembira dan Awak kerja susah. Apa orang akan syok lah. Boleh. Okey, okey. So contoh lain. Sekejap. If you man Okey. Okey. Baik. Okey, selain branding macam ni saya ulang balik sikit, ada marketing, sale, okey dan income. Okey, kita tengok video si Ashraf ni boleh. Bagaimana dia bagi saya sangat kreatif. Video dia simple. Memang istilah dia kena dengan jiwa remaja. Dan dia punya cerita dia perempuan complicated, wanita complicated ke Sekejap, kita tengok sekejap. Ni perempuan complicated. Okey. Ni kita tengok video ni. Awak rasa nak nama dia Ashraf Rozami. yang tu lah awak. Ish, yang ni buruk lah. Awak ni tak pandai pilih ke? Mengapa mudahnya? Ini video-video dia buat apa tu, kisah lelaki dan Cantiknya awak hari ni. Habis tu hari lain tak cantik lah. Tak, hari lain cantik juga, cuma hari ni lagi cantik. Cakap je lah yang perempuan lain lagi cantik. Mengapa mudahnya kau sakiti? Saya dah tak nak dengar apa-apa lagi. Awak jangan cari saya. Oh, mentang-mentang saya kata jangan cari, awak pun perempuan lain pula Woi! Awak ni memang tak faham saya kan? Mengapa mudahnya video dia simple macam ni je. Dia buat kisah antara lelaki dan perempuan. Apa masalah awak ni? Awak tu yang masalah. Awak lah yang masalah, dah salah tu minta maaf je lah. Asal saya pula kena minta maaf? Awak lah kena minta maaf. Okey, saya minta maaf. Tak minta maaf lah. Laki semua sama je. Mengapa mudahnya kau sakiti? Kisah-kisah tragis antara lelaki dengan perempuan. Ini contoh video. Cuma dia ni bagi saya dia apa orang cakap, dia ada production sendirilah yang boleh buat video-video yang cantik, yang edit pun cantik. Okey, dia macam yang Asif dengan Yo punya Syami punya production. Okey, so sekejap saya nak share juga tentang kepentingan bila kita nak tukar slide jap. Okey, tadi kita dah tengok channel siapa yang buat banyak duit. Okey, so ini kita nak tengok Okey, kalau anda tengok YouTube orang yang ada iklan, kalau boleh saya ulang sekali, kalau boleh jangan skip iklan tu. Sebab apa? Sebab iklan tu yang buat menjana duit untuk YouTuber. Okey, boleh? Maksudnya kadang-kadang ada kita tengok video-video yang dah ada iklan tu, maksudnya yang boleh monetize duit tu, dia ada sampai 2-3 iklan. So kalau kita ada masa, kita belanjalah dipanggil, kita belanja iklan. Okey, nanti kita tengok
contoh-contoh iklan di YouTube. Boleh? Okey, sekejap Sekejap. Nak tukar balik ke slide ke ni sekejap. Okey, nama web. Okey, kita tengok. Ini contoh. Grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, kalau kita and emails that get the job done, dia dah you need to think about more than just grammar and spelling. Kita tengok complicated. This sentence is grammatically correct, dia ada but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understandable writing that makes an impact on your reader. Cuma istilah dia kita belanja. Much better. Kita belanja. Grammarly works where you work, on your computer or your phone. Skip iklan tu, imagine what you could do with the secrets of the world's best writers at your fingertips. So, anytime you need them. Are you ready to give it a try? Installation is simple and free. Visit Grammarly.com today. Akan dapat duit dan dia akan buat konten-konten yang menarik. Itu dia. Okay, nampak ni iklan lagi. Ini ada satu iklan. Okay. Awak, saya cuba kita tengok sekejap saya pun cantik. Kita clash. Mengapa masih kau di situ? Awak hari ni saya nak menang boleh? Awak lelaki kan? Dah tu. Okey, jap. Mengapa masih ku menunggu? Mengapa masih kau di situ? Awak kenapa awak ni suka tuduh saya bukan? Mana ada awak ni? Ya ke? Ya. Bagus awak ni. Awak ada skandal kan? Woi! Laki minta pernah cukup kan? Mengapa masih ku menunggu? Mengapa masih kau di situ? Awak, kenapa awak selalu mengalahkan saya? Nak seri pun susah. Sebab awak ada skandal kan? Kau pahal perempuan. Si, dah berani tinggikan suara, dasar playboy. Mengapa masih ku menunggu? Laki buat apa juga mesti salah kan? Awak ni kenapa? Awak tak faham saya. Tiba-tiba je tak cakap mana nak tahu. Kalau awak faham, awak mesti tahu kenapa saya macam ni. Kau nak attention ke nak kaki ni? Si, tak pernah nak faham. Mengapa masih ku menunggu? Okey, ini yang video yang panas anjing. Okey. So, istilah dia kalau boleh anda jangan skip. Jangan skip iklan tu. Okey, sebab istilah dia dengan iklan tu yang akan buat kita punya YouTuber tu dapat duit. Boleh? Okey. Dan istilah dia antara yang ni dia tak skip dan istilah dia tekan subscribe. Anda kena tekan subscribe video YouTube. Kebanyakan orang yang kita kalau boleh bila kita tengok satu-satu video tu kita belanja like, kita belanja komen, kita belanja subscribe. Sebab apa? Sebab istilah dia bila subscribe dia punya subscribe naik. Sebab dia syarat nak dapat duit monetize di YouTube kena 1000 subscribe. Berapa subscribe? 1000 subscribe. So saya cakap terang bila di Malaysia ni agak susah sikit untuk dapat, bukan susah, maksudnya agak rakyat Malaysia dia sangat sangat kedekut untuk tekan button merah subscribe tu. Sebab apa? Sebab mungkin dia tak ada ilmu ke apa sebenarnya, tapi sebenarnya orang Malaysia tak tahu, dia takut. Dia rasa bila dia tekan subscribe tu, handset dia meletup. Handset dia meletup. Habis sudah, mana ada handset mana tu, tak ada. Dan di bajet bila dia tekan subscribe tu, duit dia hilang. Tak ada kena. Mitos tu semua tak benar. Itu semua syirik. Tak ada, mitos tu tak ada. Mitos tu memang tak benar. Memang istilah dia, anda tekan subscribe, duit anda tak hilang, handset anda tak meletup. Lagi apa? Memang tak ada apa. Kita je takut. Dan sebab apa kita takut? Sebab kita tak ada ilmu. So lepas ni tuan-tuan yang tengok, kenalah belanja like, komen dan subscribe. Okey, komen sikit. Sebab apa? Bila anda like, komen, subscribe, dia punya reach video tu tinggi, boleh pergi tinggi. Okey. Dan bila anda tekan je subscribe tu, anda wajib tengok video tu. Maksudnya dalam satu channel tu, maksudnya contoh
macam channel Ashraf ni, bila anda tengok video tu jangan lajukan. Anda kena tengok syarat untuk subscribe, view kena video 2 minit minimum. Katakanlah dia ada 1 minit, tak apa, anda tengok sampai habis. Kalau anda start laju, dia akan jadi apa? Dia akan jadi unsubscribe balik. Anda dah tekan merah, di subscribe. So bila anda tak tekan, maksudnya anda tak tengok video tu sampai habis, bukan maksudnya anda tak tengok minimum 2 minit. Minimum, kalau anda tak tengok minimum 2 minit, anda tengok dalam berapa saat je, lepas tu anda istilah dia tutup video tu, buka video lain, dia istilah dia akan jadi unsubscribe balik. Sebab apa? Maksudnya YouTube YouTube minta siapa yang subscribe kena tengok minimum 2 minit tanpa lajukan. Okey. Sebab YouTube tak nak jadi scammer. Contoh, saya panggil ramai orang, minta anda diorang subscribe saya punya channel YouTube, tapi tanpa tengok video. Itu YouTube tak nak istilah dia ada scammer, dia panggil scam. Okey, maksudnya untuk naikkan subscribe dia tipu. Okey. So anda kena tengok video minimum 2 minit. Berapa minit? 2 minit. Okey. So, ada soalan. Okey, so seperti yang ni saya wawarkan, kursus ni adalah kursus anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, okey, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey. Rancangan ini ditaja. Okey, dan anda boleh like Facebook Sarah Academic. Jangan lupa like Facebook Sarah Academic. Okey. So apa lagi yang kita nak kongsikan? Ada soalan? Maksudnya siapa yang tengok baru yang tengok apa tu, Muhammad Zahiri, okey, tengah tengok, kita istilah dia kita belajar atau tajuk kita punya live ni adalah YouTube sebagai YouTube. Lupa pula. YouTube mekanisme sebagai pemasaran. Maksudnya kita boleh buat, siapa yang ada produk, masukkan video-video produk anda dalam YouTube. Jangan takut. Okey. So mula-mula kalau katalah anda masuk satu video, okey, anda masukkan satu video, anda bajet anda boleh glamour, jangan takut. Memang istilah dia, kalau anda masukkan video dalam YouTube, video pertama anda, kalau anda tak sebarkan link tu, memang tak ada orang tengok. Saya masa mula-mula dulu, tahun 3-4 tahun lepas masukkan tahun 2012. Masukkan video dalam YouTube. Lepas 3 bulan kemudian saya tengok balik video tu, no view. Dah 3 bulan masukkan video dalam YouTube, no view. Sebab apa? Sebab kita first kali kita bukan sesiapa pun nak orang tengok kita punya YouTube. So kita kena ada teknik nak sebarkan kita punya link YouTube tu. Okey, untuk sebarkan link YouTube tu kita akan belajar nanti untuk sesi-sesi yang akan datang. Okey, InsyaAllah kita akan ada beberapa sesi lagi lepas ni, dan setiap sesi ni ada modul-modul yang berbeza. So kepada anda boleh stay tune, anda boleh pergi dekat Sarah Academy, stay kat sana. Maksudnya anda like, anda boleh komen-komen lah video yang ada apa semua. Nanti kalau ada live terkini nanti dia akan bagi maklum lah. Okey, banyak modul ada. Sebelum ni saya tu ada modul TikTok, okey, ada tentang Facebook. So istilah dia untuk kali ni adalah untuk YouTube. Boleh? Okey. So istilah dia kalau boleh kan, untuk tekan subscribe, jangan kedekut untuk tekan subscribe. Okey, anda boleh tekan subscribe channel kawan-kawan. Anda tengok cerita Upin, kebanyakan saya tengok kan, dia tengok cerita Upin tapi saya nampak button tu still merah. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak tekan subscribe, dia tak nak belanja subscribe. Apa masalah dia pun, saya pun tak pasti. Okey, kalau boleh kan. Okey, saya nak bagi tahu antara faktor yang menyebabkan Upin ni meletup atau tinggi view dia, subscribe dia, sebab cerita Upin ni sampai ke Indonesia. Okey, sebab Indonesia ni istilah dia dia punya orang yang tengok YouTube ni, pengguna YouTube di Indonesia, dia agak terbuka, dan dia istilah dia kalau dia tengok video tu dia akan like, komen dan subscribe. Kalau anda perasan kalau anda follow YouTube di
di Indonesia, dia akan beritahu apa? Subscribe guys, gratis. Gratis tu maksudnya percuma. Subscribe tu adalah percuma. Okey. So jangan kedekut, jangan istilah dia mitos-mitos mengenai istilah dia bila tekan subscribe duit kita hilang, aset kita meletup, memang tak ada. Okey. Kalau boleh tengok apa juga YouTube tu, kita kena belanja apa? Belanja like, belanja komen dan subscribe supaya istilah dia membantu YouTuber lain buat duit. Okey, boleh? Okey. So ada soalan. Okey. Dan kalau katalah anda nak pergi, kalau anda yang berada tengah tengok ni, anda bolehlah kot belanja subscribe dekat sekejap okey, subscribe kawan-kawan punya channel. Kalau ada kawan-kawan, anda boleh tanya kepada YouTube channel anda, subscribe. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan, sekejap. Okey. So lepas ni apa yang kita akan pelajari lagi untuk the next sesi. Okay, kita akan belajar bagaimana istilah dia anda nak masukkan video dalam YouTube. Masukkan video dalam YouTube ni istilah dia ramai yang tak tahu. Sebab apa? Macam tadi pagi tadi pun saya bawa buat video e-pendidikan dengan YouTube untuk satu sekolah ni. Masing-masing memang tak tahu bagaimana nak masukkan video dalam YouTube. Dan sebenarnya saya mengajar video marketing, kelas-kelas video marketing saya tu, mereka memang tak ada channel YouTube pun. Kebanyakan orang tak ada channel YouTube dan mereka tak tahu nak buat macam mana nak masukkan video dalam YouTube. Saya nak tanya Cik Hisham ni, ada ke komuniti YouTube Indonesia? Banyak Cik Hisham. Tuan Hisham, kalau boleh Tuan Hisham cuba skodeng YouTuber Malaysia. Okey, saya bagi salah satu contoh Sekejap saya tengok, kita pergi ke ni. Anda pergi ke Kardok ni orang Sarawak. Kardok ni orang Sarawak. Okey, kita tengok dia punya channel YouTube. Sekejap Sekejap. Okey. Anda boleh tekan channel Kardok. Okey. Kardok ni dia ada 279,000 subscribe. Okey. So banyaklah video dia tentang gaming. Dia pun dah start main gaming. Okey. Dan dia buat kelas juga. Baru-baru ni saya tengok dia punya kelas tu ada Sugu tengok dia punya Sugu masuk dalam kelas dia. Okey. Ni contoh. Ni contoh video yang dia ambil 4 hari lepas. 14k orang tengok video dia. Rekod 1, 2, 3. Ini Sugu, suami dia Pavitra. Sorry jangan sebut. Okey, ini iklan. So bila anda boleh join dengan okay. So anda boleh tengok dia punya page kan. Kardok dia ada community di YouTube banyak juga. Okay. Anda boleh tengok juga di Facebook. Writing's not that easy. Anda boleh tengok juga kat Facebook. YouTuber Malaysia memang ada. Memang banyak. Dia banyak team lah. Maksudnya dan tim-tim tu banyak mazhab lah. So terpulang pada anda nak masuk kat mana, Tuan Hisham Okay. So ada soalan lagi. Kita dalam 15 minit lagi nak bersiaran. Kita habis pukul 4. Okey, kalau ada soalan boleh keluar, boleh okey, belanja like sikit, belanja like, belanja komen. Okey. Dan istilah dia anda boleh like page Sarah Academy. Okey. Sebenarnya kan tajuk saya banyak lagi sebenarnya. Cuma kita masuk by bab lah, by bab. Okey. Dan kita saya nak bagi sedikit panggil preview kan. Apa yang kita akan belajar lepas ni. Okey. So, pilihan channel YouTube yang sesuai dengan anda. Apa yang sesuai tentang anda. Okey. Lepas tu the next session atau sesi kita akan belajar bagaimana buka YouTube. Bagaimana nak masukkan video dalam YouTube, nak create. Okey. Ni kena laju sikit lah. Okey. Macam mana nak masukkan title, masukkan your channel, setting kita punya account,
Okey, apa keyword yang sesuai. Okey, ini kita masukkan thumbnail, macam mana nak create thumbnail, macam mana practical. Ni ada 7 konten tentang YouTube, dan kita nak tunjukkan video-video YouTube yang antara video-video yang orang selalu masukkan video dalam YouTube. Okey. Maksudnya istilah dia apa juga bisnes anda boleh masukkan. Jangan takut masuk je video dalam video tentang dalam YouTube. Okey, kalau boleh kan, kalau anda boleh buat juga video jualan di YouTube. Contoh kan, dia selalu orang buat FB live kan, betul lah. Tapi kali ni anda buat dalam YouTube. Anda buat video dalam YouTube, anda menjual dalam YouTube. Okey, maksudnya siapa yang nak boleh anda bagi link nombor telefon, nanti dia akan kontak anda lah. Maksudnya anda contoh anda promokan brand anda dalam video kan, lepas tu anda masukkan dalam YouTube. Boleh. Ada juga yang orang dia buat di Facebook, dah buat FB live, lepas tu FB live tu dia copy link, dia download balik, lepas tu dia masukkan dalam YouTube pun ada juga. Okey, saya selalu buat macam tu juga. Okey, macam saya buat live apa semua, saya copy link di Facebook dan kemudian saya download dan saya pergi ke YouTube. Istilah dia itu adalah salah satu cara bagaimana nak banyakkan video kita dalam YouTube. YouTube saya pun banyak jugalah, taklah banyak sangat, tapi adalah video saya pun dah terlupa berapa jumlah, tak ada nak kira. Kadang-kadang kalau macam ada komen daripada Tuan Hisham, dia kata kalau cari keyword yang cun macam ni bos. Maksudnya apa? Maksud dia Cik Hisham kalau cari keyword yang cun macam ni bos. Kalau dapat tulis balik apa dia punya komen tu, saya memang keyword maksudnya keyword yang penting dalam YouTube, dalam carian. Itu sangat penting jugalah, sebab dia mainkan peranan yang penting. Macam mana kita nak letakkan keyword-keyword yang sesuai dalam YouTube. Anda bayangkan kalau anda buat video YouTube dan tajuk tu memang orang tak cari pun keyword tu, memang tak jumpa lah video anda tu. Walaupun video anda sehebat mana, tapi keyword mungkin tak tajuk video tu pun orang langsung tak tahu kan. Maksudnya tak tahulah saya, maksudnya dia gunakan tajuk yang orang pun tak familiar tentang benda tu, memang tak adalah orang nak tengok video anda. Okey, so boleh. Okey, ada komen lagi. Okey, kita ada dalam 15 minit lebih kurang. Boleh like, boleh komen, boleh bagi pandangan ke dalam Sarah Academy FB Live ni. Okey, so boleh share apa yang anda belajar pun boleh juga. Okey, belanja like, belanja komen. Okey, dan saya nak sentuh sikit tentang YouTube ni. Maksudnya anda kena aktif lah. Anda kena, siapa yang masuk YouTube ni yang nak jadi YouTuber, anda kena aktif. Maksudnya macam anda jual, maksudnya anda di office anda pun anda boleh ambil video, lepas tu anda tunjukkan cara bekerja ke apa, masuk je dalam YouTube. Okey, maksudnya apa? Bila anda masukkan video banyak, dia boleh naikkan branding anda. Okey, katakanlah anda selalu buat review produk anda kan, review produk anda, cerita tentang produk anda. Lepas tu anda kena tahu dalam media sosial ni anda ada peminat dia sendiri. Anda macam istilah dia jadi artis dalam channel YouTube anda sendiri. So bila orang selalu tengok, selalu ni, nanti orang boleh minta anda review makanan. Macam saya lah, buat review makanan, saya masuk kat YouTube, lepas tu tiba-tiba kawan kata, memanglah kawan kan, maksud dia kata, Sas, kau tolong review aku punya produk, kurang-kurang kita dapat makan free kan. Review produk, masa tu makanan lah. Okay, so ni bila live lagi tuan, menarik topik dibicarakan. Okay, terima kasih Tuan Hisham. InsyaAllah kita akan live live nanti kita okay, Tuan Hisham boleh like Sarah Academy. Okay, tengok update dia akan bagi tahu bila lagi kelas yang nak dijalankan. Banyak kelas lagi, kita ada banyak sesi lagi. Istilah dia dalam YouTube pun dah, istilah dia banyak lagi kita nak share. Cuma untuk sesi pertama ni memang kita share tentang branding, apa tu branding, apa itu marketing, sale, okay, dan income. Macam mana boleh menjana income dalam YouTube. Okay, kepada yang baru tengok, okay, bila lah, okay, ni sama soalan tadi. Okay,
So saya review sikit kalau buat income bab income kita nak cerita bab income sebab kalau kita buat pemasaran tu maksudnya memang kita nak income. Dalam YouTube anda boleh dapat beberapa jenis income. Okey, contoh income pertama ni tentang anda dapat monetize duit daripada YouTube. Contoh Sugu Pavrita, minta maaf alamak terbelit-belit nak sebut nama dia. Dia daripada dia meletup semasa PKP. So bila meletup dia masa PKP, alhamdulillah, yelah masa PKP dah lah orang tak buat apa-apa. Lepas tu masa PKP banyak viral tentang grup makanan ni. Suami masak apa hari ni, lagi apa, grup masak tak jadi apa, masak apa tak jadi hari ni, masak apa hari ni. So banyak grup-grup masak. So dalam masa sama pun Sugu pula boleh tunjukkan apa dipanggil lauk-lauk yang orang masyarakat India masak dan kena pula dengan selera orang Melayu. So memang meletup-letup lah. Kalau kita tengok orang-orang komen dia, memang banyak orang Melayu yang follow Sugu punya channel YouTube. So maksudnya income tu daripada YouTube. Okay, tu satu. Income kedua kita boleh dapat contoh daripada kita punya inilah marketing kita punya produk. So bila kita jual kita promo kita punya produk dalam YouTube. Sebab macam mana kita nak promo produk first kali dengan video. Dalam video tu kita boleh masukkan maklumat tentang produk, masukkan nombor telefon, masukkan tentang bisnes kita, kat mana bisnes kita boleh masukkan link. Dan di ruang di YouTube pun kat ruang description tu pun anda boleh letak nombor telefon anda boleh letak link WhatsApp anda, boleh letak link Facebook anda, boleh letak link IG anda. Kalau ada website ada blog letak je. So kat situ kalau ada orang minat dengan produk anda, dia tengok macam produk ni macam best je, dia akan tengok di ruang description ada tak nombor telefon yang anda tulis. So rugilah kepada orang yang tak tulis nombor telefon dia atau maklumat tentang bisnes dia di ruang description di YouTube. Boleh? Okey. So, income apa lagi yang boleh buat untuk YouTube? Maksudnya kalau anda ada glamour, rezeki lah, doa-doa lah. Kalau ada glamour, anda boleh jadi model atau istilah dia jadi apa dia panggil? Astaghfirullahaladzim. Anda boleh jadi pelakon iklan ke, jadi pelakon drama ke kan. Sebab anda ada glamour di YouTube, di channel YouTube sendiri. So anda boleh review pun produk review produk orang, dan insya-Allah kita dapat income. Okey. So, ada soalan. Okey, masa dah dekat pukul 4. Okey. Dan insya-Allah kita akan share banyak juga perkara-perkara sesi selepas ini. Dan saya mengharapkan tuan-tuan pergi like Sarah Academic, dan anda boleh anda boleh like, komen, dan anda boleh tengok the next punya sesi. Okey, sebab sesi kita ni kita akan bagi tahu kita dah deal lah, cuma ada kekangan sikit yang membuatkan kita nanti kita akan update di Facebook Sarah Academic page, FB page Sarah Academic. Okey. Dan saya nak bagi tahu, nak maklumkan ke anda yang baru tengok. Okey, khusus ni dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan. Bagi love sikit kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa ni. Bagi like sikit. Siapa yang tengah tengok, bagi like kita belanja. Okey. Saya dengar Kementerian Perdagangan ni banyak buat program-program untuk usahawan, okey. Dan membantu usahawan lebih-lebih lagi. Selepas PKP ni ramai yang terjejas. Insya-Allah anda pergilah tengok di mana ruang dan peluang yang anda boleh ambil, dan anda istilah dia boleh buat income kepada yang terjejas. Contoh dibuang kerja ke atau dicutikan ke, anda boleh start dengan jadi YouTuber ni. Bagi saya sangat senang. Cuma anda masuk kelas sikit, anda belajar sikit apa nak buat,
Tak apa, anda follow je. Ini istilah dia kelas free lah. Kelas free maksudnya anda follow dekat Sarai Academy, anda like Facebook page dia dan anda tengok update-update tentang kelas-kelas yang akan datang. Sebab kita akan ajar lepas ni kita akan ajar bagaimana nak masukkan video dalam YouTube, maksudnya apa konten-konten yang sesuai, konten-konten yang best. Dan saya nak kongsikan ada video-video yang logik, video yang tak logik dalam YouTube. Banyak lagi kita akan kongsikan. Cuma anda kena stay tune lah. Okay, boleh? Okay. So, kalau ada soalan, boleh tulislah soalan. Kalau tak ada, insyaAllah kita berjumpa lagi. Ampun maaf dari saya. Dan saya harap kita akan jumpa akan datang. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu YouTube ni. Buat pengetahuan semua, saya selalu juga buat kelas di sekitar Lembah Kelang di Kuala Lumpur, di Selangor. Kita buat kelas macam pagi tadi pun baru habis berkongsi ilmu dengan guru-guru bagaimana mengajar subjek mereka. Contoh dia guru math, dia boleh kongsi ilmu math tu, ilmu matematik tu di YouTube. Dan tadi alhamdulillah peserta tu dalam 2-30 orang, 30 ke 40 orang. Alhamdulillah hari ni hampir maksudnya dalam hampir semualah dah buka channel YouTube. Sebab kita tunjukkan satu bagaimana nak buat channel YouTube. Dan kita bagi contoh lah macam mana nak mengajar di YouTube. Siapa guru-guru, masuk je apa yang subjek anda di YouTube dan insyaAllah boleh jadikan income. Contoh, anda boleh buat kelas tuition di YouTube. Okay, anda boleh dapat monetize duit. Dan istilah dia, tiba-tiba lah anda meletup. Maksudnya anda tiba-tiba viral, ada rezeki. Anda lepas tu bolehlah buat review produk. So maksudnya YouTube sangat powerful untuk pemasaran lah produk anda ke anda produk-produk yang anda boleh promokan dekat orang lain. Okay, so saya mengharapkan anda hebat dan berjaya dan anda bersedia lepas ni untuk jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Okay, pastikan anda cari cerita-cerita yang sesuai. Nanti kita akan kongsikan yang akan datang konten-konten yang menarik, konten-konten yang apa yang boleh anda masukkan. Sebab apa? Anda rasakan kalau masuk YouTube ni mesti ke skema, video tu mesti macam best macam filem. Tak perlu. Video yang sesimpel je, sesimpel. Nanti kita tunjukkan lah macam mana video yang sesimpel-simpel yang ada dalam YouTube yang membuatkan orang kata, lah, video macam ni pun masuk YouTube ke? Video macam ni pun masuk YouTube dan dia boleh jana pendapatan di YouTube. So maksudnya anda kena explore lagi tentang YouTube dan insyaAllah kita ada kelas-kelas yang akan datang. Dan okay, ampun maaf dari saya kalau terkurang, terkasar bahasa. Okay, orang-orang di Sarawak. Okay, saya ni akan dalam bulan depan kot saya akan ke Sarawak juga sebab kita ada perkongsian tentang ilmu YouTube. InsyaAllah doakan supaya program ni berjalan. Siapa bagi tanda marah ni? Tanda marah tu sebab apa mungkin dia kata marah dan nak habis kan. Dia baru masuk, dia tengok nak habis. Okay, bagi like. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Ampun maaf dari saya. Dan lagi sekali kursus ni ditaja oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.